Sayyidina Abu Waqid Laisi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dalam masjid dan orang ramai berada di keliling baginda sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang 3 orang lelaki, 2 orang daripada 2 mereka menuju ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang lagi telah pergi. Kedua mereka berhenti berhampiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada mereka nampak tempat kosong dalam majlis itu, lalu dia pun mengambil tempat dan duduk di situ. Seorang lagi telah duduk di belakang orang ramai sementara orang yang ketiga telah pergi. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai daripada majlis tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Tidakkah patut saya memberitahu kamu tentang apa-apa ketiga-tiga orang tersebut? Seorang telah mengambil tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni duduk dalam majlis itu, maka Allah Subhanahu wa taala juga telah memberi tempat untuknya dalam rahmatnya. Yang kedua berasa malu untuk duduk di tengah-tengah majlis, maka Allah Subhanahu wa taala juga malu terhadapnya, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak melepaskan dia daripada rahmatnya. Orang yang ketiga pula ialah berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala juga telah berpaling daripadanya." Hadis riwayat Bukhari. Hazrat Abu Harun Abdi rahmatullahi alaihi meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan datang kepada kamu orang-orang dari timur untuk belajar agama. Oleh itu apabila mereka datang, maka layanlah mereka dengan baik." Hazrat Abu Harun Abdi rahmatullahi alaihi yang merupakan murid kepada Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata bahawa apabila Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu melihat kami, maka beliau berkata, "Selamat datang." Kepada orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wasiatkan kepada kamu. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Wasilah bin Aqsa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa yang menuntut ilmu dan dia mendapat menghasilkan ilmu itu, maka dia akan mendapat 2 ganjaran. Sedangkan sesiapa yang menuntut ilmu tetapi dia tidak dapat menghasilkannya, maka dia akan mendapat 1 ganjaran." Hadis riwayat Tabarani Majma'uz Zawaid. Ulangan, Sayyidina Wasilah bin Aqsa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa yang menuntut ilmu dan dia dapat menghasilkan ilmu itu, maka dia akan mendapat 2 ganjaran. Sedangkan sesiapa yang menuntut ilmu tetapi dia tidak dapat menghasilkannya, maka dia akan mendapat 1 ganjaran." Hadis riwayat Tabarani Majma'uz Zawaid. Sayyidina Safwan bin Asal Muradi radhiyallahu anhu berkata, "Saya datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid bersandar pada kain berbelang merah. Lalu saya berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'Wahai Rasul Allah, saya datang untuk menuntut ilmu. Sesungguhnya menuntut ilmu diliputi oleh para malaikat dengan sayap-sayap mereka. Kemudian mereka datang begitu banyak dan bertindan-tindan di antara satu sama lain sehingga sampai ke langit dunia. Ini semua mereka lakukan kerana cinta terhadap ilmu yang dituntut oleh pelajar itu." Hadis riwayat Tabarani Majma'uz Zawaid. Sayyidina Salabah bin Hakam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa pada hari kiamat apabila Allah Subhanahu wa taala bersemayam yang sesuai dengan kehebatannya di atas kursinya yang untuk memberi keputusan terhadap hamba-hambanya, maka dia akan berfirman kepada ulama, "Aku menguliakan kepada kamu ilmu dan sifat him, lemah lembut dan sabar, mempunyai kesiapan
Sabar adalah semata-mata kerana aku ingin mengampuni kamu, walaupun kamu punya kesilapan-kesilapan, dan aku tidak hiraukan kesilapan-kesilapan itu. Yakni walau tanpa banyak pun dosa kamu, aku tetap mempunyai mengampuni kamu, dan itu bukanlah satu perkara yang besar pun di sisiku. Itu perkara yang kecil saja bagiku. Tabarani Targhib. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berjalan di mana-mana jalan untuk menuntut ilmu, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan memperjalankannya di salah satu jalan daripada jalan-jalan ke syurga, yakni menuntut ilmu akan menjadi satu sebab untuk dia memasuki syurga. Para malaikat menghamparkan sayap-sayap mereka untuk mengembirakan penuntut ilmu. Sesungguhnya segala makhluk di langit dan di bumi, ikan dalam air sentiasa mendoakan keampunan untuk ulama. Sesungguhnya keutamaan orang alim ke atas ahli ibadat adalah seumpama kelebihan bulan purnama ke atas segala bintang. Sesungguhnya para ulama ialah waris para nabi, dan para nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham, harta benda, sebagai pusaka. Mereka hanya meninggalkan ilmu sebagai pusaka. Oleh itu, sesiapa yang menuntut ilmu, maka dia telah mendapat satu bahagian yang besar daripada pusaka itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dengar dapat kita amalkan dan disampaikan. Kita tutup dengan tasbih kepada Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang telah menonton video ini, mudah-mudahan tuan-tuan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk video seterusnya. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada taklim ini. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.